Hak yang kedua pula kata, raya ikut mana pun mesti hari Selasa. Ikut falak. Kalau raya hari Isnin, ini ikut apa nama, lupa lah. Tuan-tuan tak dengar ke? Oh, tuan-tuan tak dengar lah. Saya nak sebut tu boleh, tapi macam tak mau sebut. Tapi saya sebut sekali saja. Nah, dia kata kalau raya Selasa ikut ahli falak. Tapi kalau raya hari Isnin ikut ahli dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutatabi'ain mutalazimain ila habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana malam ini Allah Ta'ala masih berikan nikmat panjang umur, nikmat kesihatan, nikmat lapang masa. Maka dengan segala nikmat itu dapatlah kita bertemu semula dalam kuliah maghrib bulanan kita Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Rutin kita ialah idaman penuntut juzuk yang kedua dalam bab al-muamalat. Namun malam ini dalam slot pertama sukalah saya untuk mengajak semua yang ada untuk kita tengok balik sat, tengok patah balik sat berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri baru ini yang jatuh pada 1 Syawal. Itu tak gaduh jawab. Dan yang saya nak sampaikan ialah dengan sebab anak bulan kelihatan malam Isnin itu, Ahad 29 Ramadan, malam itu perintah Allah dan Rasul kita kena tengok anak bulan. Kemudian anak bulan kelihatan, maka diisytiharkan bahawa esok adalah 1 Syawal, maka esok adalah Aidul Fitri. Walaupun kalender kata hari Selasa, ikut perkiraan ahli falak, dicatat dalam kalender kita bahawa 1 Syawal kebarangkalian akan jatuh pada Selasa. Maka dengan berlakunya apa yang saya sebutkan tadi, bila anak bulan Syawal kelihatan malam itu, maka timbul satu kata-kata baru yang kita mungkin tak dengar sebelum ini, iaitu disebut sebagai raya terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai raya tiba-tiba.
Bagi saya, atas kepahaman kita lah terhadap hukum agama kita, saya rasa tak molek juga untuk kita menyebut istilah raya terkejut ataupun raya tiba-tiba. Saya tak yakin, tapi saya rasa ramai orang yang berkata demikian. Sama ada agamawan ataupun selebriti ataupun orang awam menyebut makna-makna yang hampir sama, yang raya terkejut, raya tiba-tiba. Dulu mereka kata bila tiba hari raya, lah mereka kata raya tiba-tiba. Tuan-tuan, ini ungkapan yang saya nak ajak semua fikir sat, supaya kita melihat sesuatu itu mesti ada kaitan dengan agama. Tak ada benda dalam dunia ini, cakapan kita, perbuatan kita, melainkan semuanya mesti bersangkut dengan hukum agama. Tak lari dari itu. Maka dengan atas prinsip itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat aku dan seluruh ibadat aku, hidup aku dan mati aku adalah kerana Allah Ta'ala, atas agama Allah Ta'ala. Maka ucapan tadi pun perlu dilihat dari sudut agamanya. Saya bukan nak memperbesarkan isu yang kecil, tetapi bimbang takut orang tak perasan. Baik, dengan melihat, dengan terlihat, ternampak anak bulan Syawal malam Isnin baru ni disebut raya tiba-tiba ataupun raya terkejut. Ada juga tuan-tuan, kawan-kawan kita sebut demikian. Orang pertama kata bukan setakat manusia je terkejut, syaitan pun terkejut, kata dia. Itu yang pertama. Hak yang kedua pula kata raya ikut mana pun mesti hari Selasa, ikut falak. Kalau raya hari Isnin, ini ikut apa nama, lupa. Tuan-tuan tak dengar ke? Oh, tuan-tuan tak dengar lah. Saya nak sebut tu boleh, tapi macam tak mau sebut, tapi saya sebut sekali saja. Nah, dia kata kalau raya Selasa ikut ahli falak, tapi kalau raya Isnin ikut ahli pelak, dia kata. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang awam berkata apa? Nak raya bagi tahu sikit, ni kelang kabut macam Saudi, dia kata. Habaq siap-siap lusa raya. Ni kita esok nak raya, habaq malam ni. Tuan-tuan, jadi kelang kabut habis. Maksud saya, dengan tiga ungkapan tersebut sudah memadai untuk kita melihat sejauh mana kepahaman kita terhadap agama kita. Awak ustaz, isu besar sangat? Tak besar, tapi nak bagi faham. Iaitu, kawan yang pertama kata, dia kata nampak anak bulan raya terkejut, bukan setakat manusia terkejut, syaitan pun terkejut. Melihat daripada makna itu, walaupun mungkin dalam bentuk lawak-lawak ataupun apa-apakah, tuan-tuan. Jadi kita kata sepatutnya dia bukan begitu. Kau nak kata juga terkejut, syaitan tak terkejut, syaitan seronok. Pasal apa? Bila raya, dia telah dilepaskan ikatan. Bukankah Nabi sebut bila masuknya Ramadan, Allah akan buka pintu syurga seluruhnya, Allah akan tutup pintu neraka seluruhnya, dan Allah Ta'ala akan ikat syaitan, belenggukan syaitan. Tentulah tak seronok syaitan diikat, dia belenggu. Bila dia seronok, bila dia tak puasa. Bila tak puasa tu sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Maknanya menyebut syaitan pun terkejut agak kurang tepat. Kerana syaitan dia tak terkejut, dia akan seronok gembira sebab dilepaskan ikatan dia. Itu ungkapan yang pertama, nampak sikit salah pada tuan-tuan perkiraan ilmu agama yang kita faham. Yang kedua, bila dia kata mesti raya Selasa, raya Isnin, bahasa mudahnya tak boleh, kena Selasa juga, sebab ikut ahli falak. Kerana ahli falak ini buat kajian, maka raya Selasa. Tuan-tuan, ucapan ini nampak biasa, orang dengar orang pakai gelak, seronok. Pasal apa? Ni baru betul ustaz yang bercakap keras, tegas. Tuan-tuan, rupa-rupanya ucapan itu ada juga sedikit penilaian.
Awaknya kerana kau tersebut mesti raya Selasa ikut kalender, ikut ahli falak. Kalau raya Isnin itu ahli sekian-sekian. Tuan, kita seperti telah lupa perintah Nabi bahawa nak raya mesti tengok anak bulan. Nak raya kata raya esok mesti tengok anak bulan. Dan kewajipan tengok anak bulan ialah pada 29 Ramadan malam itu. Jadi walaupun kalender kita 30 bulan, Ramadan 30 hari, 1 Syawal hari Selasa. Tuan, penetapan 1 Syawal dalam kalender oleh falak tidak menafikan kewajipan tuntutan tengok anak bulan. Maka mau tak mau ahli falak tu pun mereka juga melihat anak bulan pada malam Isnin tersebut. Kenapa tengok anak bulan? Kerana hukumnya wajib melihat anak bulan. Pasal apa? Kerana ini perintah Nabi. Nabi kata, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Kamu kena puasa bila nampak anak bulan Ramadan, dan kamu kena sambut raya Aidilfitri bila nampak anak bulan Syawal. Tuan-tuan, nak tahu nampak ke tak nampak anak bulan ni nak buat lagu mana? Tuan-tuan cadang dekat saya, Ustaz. Nak tahu anak bulan Syawal nampak ke tak nampak, ada ke tak, timbul ke tak? Tuan-tuan pergi cadang nak buat lagu mana? Ini perintah, hendaklah kamu menyambut Aidilfitri kerana terlihat anak bulan Syawal. Kau nampak anak bulan, kena raya esok. Tak nampak, lusa raya. Tuan-tuan bincang dengan kat saya, nak tahu anak bulan nampak tak nampak, nak buat lagu mana? Nak tahu nampak ke tak, mesti kena tengok. Maka kewajipannya lah tuan, ru'yah, melihat anak bulan malam tu. Jadi ketetapan ahli falak bahawa raya Selasa, 1 Syawal Selasa, Ramadan 30 hari tidak menafikan kewajipan melihat anak bulan. Maka bila melihat anak bulan, keberangkalian nampak dan tak nampak tu sama banyak. Pasal apa kata lagu tu? Kerana kita tengok anak bulan di hujung bulan, bukan di tengah bulan. Pasal apa pula? Kerana bila di hujung bulan bermakna kalau nampak esok bulan baharu, tak nampak lusa bulan baharu. Jadi keberangkalian nak nampak anak bulan itu besar. Pasal apa? Kita tengok ni di hujung bulan. Lagi pula yang kita nak raya tu bila nampak anak bulan, bukan ibu bulan. Tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan sekalian, kewajipan melihat anak bulan itu adalah tuntutan fardu kifayah. Kita tak tengok tak apa, wakil kat Datuk Mufti kita tengok, Jabatan Agama tengok, ahli falak tengok, kira mereka tengok tu kira aci dah lah. Tuan-tuan, nampak tak nampak dia habaq kat kita, kita percayalah. Tuan-tuan, nak habaq kata itu kewajipannya. Jadi sekawan yang kata mesti raya Selasa ikut kalender, seperti seolah-olah tidak ada kewajipan melihat anak bulan. Ini suatu, tuan-tuan, sedikit kesilapan dalam faham agama. Yang ketiga, kenyataan mengatakan bahawa ikutlah Saudi bagi tahu raya awal syahri ni, bagi tahu esok nak raya malam ni habaq, kalut habis kita. Orang awam komen, kita kata kalut sebab apa? Kalut sebab kita tak buat persiapan raya ke? Kalut pasal terkejut nampak anak bulan. Tuan-tuan, kalau kita kata raya terkejut, kalut kerana kita tak boleh berjual raya lagi, itu salah kita, bukan salah tengok anak bulan. Betul tak? Duk kalut lemang tak bakar lagi, itu bukan salah nampak anak bulan, itu salah kita, lambat kita buat persiapan. Kalut kita sebab apa? Ketupat tak rebus lagi. Tuan-tuan, itu kalau kita nak habaq, kalut kerana kita yang lambat persiapan, duk marah ke anak bulan tak betul. Hang menyampaikan anak bulan nampak, kami terkejut habis, kami kalut habis. Tuan-tuan, apa makna? Tuan-tuan, mungkin itu tanggapan ataupun sebab kenapa orang ramai menyebut raya terkejut, kerana mereka belum buat persiapan. Dan orang kita ni tuan, tak semua passion dah. Kalau raya lusa pun, dia kata tengok anak bulan tak nampak raya lusa pun, dia kalut sepatu juga malam esok ni. Beli kuih agak-agak nak beli ukur apa. Hak kita yang passion tak apa nak kalut ni tak apalah. Kan, hak passion seronok nak raya tu, kadang-kadang dia bukan nak beli kuih awal-awal.
Hak setengah tu sengaja tunggu sampai pukul 2-3 pagi. Pasal apa? Time tu mereka lelong. Hak 3.50 dapat 5.50. Pasal apa? Pok nak perhabis kuih, simpan rosak, baik lelong. Ni pok nak raya, nak seronok, tunggu sampai pukul 3 pagi juga. Bukan pasal nampak nak bulan, tak nampak bulan, dia passion dia. Dan yang kedua, mengatakan tuan-tuan anak bulan, mengatakan raya terkejut sebab nampak anak bulan, tak beritahu awal, ya, tak macam Saudi beritahu lusa raya, ini pun passion tak mau baca maklumat yang ada. Tuan-tuan, Saudi raya hari Isnin betul. Saudi raya hari Isnin sama dengan kita ni baru betul ikut Saudi. Saudi steady, dia kata tak kalut awak lusa nak raya habaq malam ni. Nak raya lusa habaq siap-siap malam itu, dia kata steady, tak kalut. Dia terlupa tuan, Saudi puasa bila? Ulama Saudi tu kita kata pandai alim sopa tu juganya, iaitu mereka mesti melihat nak bulan 29 Ramadan malam tu. Orang kita yang buat komen, kenapa tak ikut Saudi? Habaq siap sehari sebelum. Bagus ikut Saudi, dia terlupa Saudi puasa awal sehari sebelum kita. Jadi hari Sabtu tu kita 28, depa 29. Tengok anak bulan tak nampak, jadi lusa lah rayanya. Bukan isu dia tak mau kalut, isunya anak bulan tak nampak. Faham saya habaq kono? Ya, dia kata kena habaq awal sehari, tak apa, tak kalut macam Saudi. Saudi puasa awal sehari. Kita hari Sabtu 28, depa 29. Maka depa tengok anak bulan malam tu tak nampak, jadi lusa lah rayanya. Bukan tak mau kalut pasal anak bulan tak nampak. Baik tuan-tuan, kalau kita kata tengok awal sikit, mana boleh. Pasal nak tengok anak bulan Syawal, nak tahu tukar bulan ke tak. Hari ni hujung Ramadan, adakah esok Syawal? Maka nak tukar bulan ni mesti tengok di hujung. Boleh tak tengok tuan-tuan nak bulan Syawal 28 bulan, 27 bulan, 15 bulan Ramadan, tengok dah nak macam boleh ke tak? Tak boleh lah. Pasal apa tak boleh? Nombor satu, kena ingat tuan-tuan, dalam takwim hijrah Nabi sebut bulan hijrah ni sama ada, pertama 29 hari, yang kedua 30 hari. Sama ada 29 ataupun 30 hari. Tak ada bulan hijrah ni 28 hari ataupun 31 hari. No? Nak tahu lagu mana bulan ni 29 sahaja. Tengok nak bulan lah malam tu. Tengok tak nampak. Maknanya 30 hari esok. Ni lusa tukar bulan. Esok tak lagi. Malam ni tengok nak bulan. Anak bulan kelihatan. Mana esok tu bulan baru dah. Hari ni last bulan sekarang 29 hari sahaja. Esok dah satu hari bulan baru. Jadi saya nak bagi tahu, yang nak kata awak tak bagi tahu awal, awak nak tengok nak bulan awal, tak boleh. Mesti ada tarikh dan tempat time yang tertentu untuk dilihat anak bulan, iaitu di hujung bulan semasa. Contoh Ramadan, semasa Ramadan, hujung bulan Ramadan 29 hari bulan. Malam tu baru tengok anak bulan. Pasal apa? Nak tahu esok tukar bulan ke tak. Tuan-tuan, jadi hak duk kata awak tak tengok awal, ini juga namanya tidak faham hukum agama. Sudah habaq kat depa lah tuan. Kau tengok 28 hari bulan, 27 hari bulan, 15 hari bulan Ramadan, tengok anak bulan Syawal. Nampak tak agak-agak? Nampak tak? 15 Ramadan malam tu tengok anak bulan Syawal, nampak ke tak? Yang nampak apa dia? Anak kompom tak nampak, yang nampak mak bulan. Pasal 15 tu bulan mengambang. Hak mengambang tu bukan bulan Syawal, itu bulan Ramadan punya. Lagi tak cukup 29 hari, dia tak akan tukar bulan. Tu pun kadang-kadang lajak sampai 30 hari. Jadi nak tahu tukar bulan ke tak, mesti tunggu hujung bulan. Boleh pas button bulan yang baru. Tuan-tuan, saya buat bandingan contoh orang lawan lari 4 kali 400 meter. Tuan-tuan, orang pertama lari Pusin Padang.
Nah, kawan nombor 2 tunggu tang mana agak-agak. Kawan nombor 2 tunggu tang lepas garisan penamat kawan ni. Dia duduk belah depan supaya kawan yang pertama ni lari sampai garisan tersebut. Nah, kawan tu pun tuan sampai tamat, dia tu pun tunggu siap standby, tengok ke belakang, lari. Sambil nak tukar button tu tak ni. Nak pass button. Andai kata kawan nombor 2 tunggu sebelum garisan penamat. Kawan pertama lari tuan tak sampai garisan penamat, kawan nombor 2 tunggu dah sebelum tu. Passing, confirm batal perlawanan. Pasal apa? Tak sampai hujung lagi hang nak terima apa? Dia tak habis lagi hang nak mula lagu mana? Bagi dia habis dulu, barulah hang mula. Ni orang pertama tak sampai garisan penamat lagi hang nak pergi mula mana ci? Begitulah pertukaran bulan pun. Nak tukar bulan hijrah mesti hujung bulan hak semasa kita tengok anak bulan nampak, barulah esok tukar bulan baharu. Jadi yang duk cadang kata awak tak tengok awal sikit, ini adalah orang yang tidak faham agama. Bukan boleh tengok anak bulan ikut dan bila-bila kita nak. Faham kau no? Kerana bulan hijrah sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ada orang kata melawak, Ustaz, awak tak tengok 30 malam tu? 30 Ramadan tengok anak bulan malam tu. Kita kata itu tak ada kerja. Pasal bulan dekat 30 dah. 30 tengok apa dah, esok kompon bulan lain lah. Hak nak tengok ni ialah sebelum malam tu. Adakah esok 30 ataupun tukar bulan. Itu tuan-tuan, faedah tujuan melihat anak bulan. Patah balik tuan-tuan sekalian tentang hukum melihat anak bulan. Kadang-kadang orang tak tahu. Ustaz, wajibkah tengok anak bulan untuk tahu raya ke puasa? Jawapannya wajib. Allah Ta'ala sebut, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa-siapa yang nampak anak bulan, maka dia kena puasa. Ini perintah Allah. Hampa nak puasa bila? Mesti tengok anak bulan. Nampak anak bulan, baru puasa. Tak nampak, dosa. Itu bab puasa. Nabi pun kata, wa sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hampa kena puasa sebab nampak anak bulan Ramadan. Wa aftiru, dan hampa juga kena sambut Aidil Fitri li ru'yati, juga kerana nampak anak bulan Syawal. Tuan-tuan, hadis ini nampak biasa aja. Nabi kata hampa puasa na bila sebab nampak anak bulan Ramadan. Hampa kena puasa na bila nampak anak bulan Syawal. Tuan-tuan, itu perintah. Perintah ini kalau ikut kaedah ilmu usul fiqh, dasar hukum. Dia kata apa? Al-amru lil wujubi. Setiap perintah itu menunjukkan wajib apa yang diperintah. Nabi perintah apa? Raya bila nampak anak bulan. Tuan-tuan, jadi saya pun buat soalan, apakah hukum melihat anak bulan Syawal? Untuk tahu raya ke tak? Jawapannya wajib. Kenapa wajib? Kerana perintah Nabi. Yang kedua, kenapa wajib? Untuk mengelak sesuatu yang haram berlaku. Yang ni mungkin ramai tak perasan. Ustaz, wajib tengok anak bulan Syawal pasal takut esok raya, kerana nak mengelak takut buat yang haram. Pasal apa? Kok mana ulasannya? Mudah sahaja. Tuan-tuan, satu Syawal mesti masuk kalau nampak anak bulan Syawal. Itu confirm. Tapi kalau tak ada orang pergi tengok anak bulan, mufti pun tak tengok, jabatan agama pun tak tengok, ahli falak pun tak tengok, kita pun tak tengok-tengok, agak-agak tahu tak anak bulan tu keluar ke tak? Anak bulan Syawal tu nampak ada ke tak ada, timbul ke tak? Tahu tak? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Tak ada orang tengok. Baik, kalau satu dunia tak tengok anak bulan Syawal, tiba-tiba malam tu anak bulan Syawal terbit, pada ilmu Allah Ta'ala esok satu Syawal. Kita Malaysia tak mau tengok, pakai kalender sahaja, contoh. Tuan-tuan, maka pada ilmu Allah Ta'ala esok raya Aidil Fitri, esok haram berpuasa. Tapi kerana kita tak tengok, kita tuan esok puasa juga. Nampak tak ni? Menyebabkan kita telah terjebak dalam perkara yang dilarang Allah Ta'ala, iaitulah berpuasa pada hari raya. Dalam ustaz dah tak nampak? Betul.
Bukan isu nampak tak nampak, isu hampa tak tengok. Bila hampa tak tengok, nak nampak lagu mana? Kan? Jadi menyebabkan kita terjebak secara sangkaan dalam larangan Allah Ta'ala, iaitu berpuasa pada hari raya yang diharamkan, dan kita pun tahu hukumnya bahawa raya-raya ni puasa haram pun haram, dosa pun dosa, puasa juga batal. Tak sah pun. Tak sah duk galak lah kita puasa hari raya tuan. Dan abang kata semangat Ramadan, hari secawan nak puasa juga, sebab galak lagu tu. Nah, haram dan dosa, dan tak sah pun kalau gagah puasa juga. Tuan-tuan. Jadi saya nak bagi tahu, untuk mengelakkan barangkali kita akan terjebak dalam perkara yang diharamkan, yakni berpuasa pada hari raya, maka wajib melihat anak bulan Syawal. Nah, tuan-tuan. Jadi setengah orang tak tahu kan. Yang kita tahu kata, depa habaq kata anak bulan nampak. Hore, tuan-tuan. Hak hore lah. Yang takbir itu baguslah. Hak tembak meracun pada juga. Tuan-tuan. Nah, tapi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahunya ialah bahawasanya ini kewajipan agama. Baik. Itu sedikit tuan-tuan ulasan berkaitan dengan sebutan kawan-kawan kita tentang raya baru ni. Raya terkejut, raya tiba-tiba. Saya sebut tak molek berkata demikian. Kerana kita hidup mengaji fiqh sekian lama tuan, tahu dah 1400 tahun yang lampau Nabi kata tengok anak bulan. Tuan-tuan, satu Ramadan tu kita start puasa, baru mula puasa, tahu dah nanti akan tengok anak bulan Syawal. Bila tu 29 Ramadan malam tu akan tengok anak bulan. Wajib tengok anak bulan. Jadi kita dah bersiap ke tak? Dari segi ilmu kita dah tahu dah. Segi emosi kita dah tahu dah. Malam tu tengok anak bulan. Nampak esok raya, tak nampak lusa raya. Tuan-tuan, jadi tak terkejut apa? Tak terkejut apa? Tuan-tuan, macam nak teronang nak menikah. Lepas tu imam tadi dia minta selawat apa, mengucap kena berlatih siap. Contoh, tuan-tuan, dia nak menikah tuan. Sebelum tu duk berlatih mengucap, berlatih selawat, berlatih tuan-tuan niat sembahyang macam-macam. Takut tu imam tanya. Dia pun tanya ni, nak tanya Pak Long, hak duk menikah dulu ni biasa tu imam tanya apa? Dia pun nak ambil lah soalan-soalan lepas kan. Jadi buat kajian sedikit. Nah, kau kata naik soalan tu tak gaduh study dah. Tuan-tuan puluh hampalah pecerah tuan. Nah. Beliak biji mata depa kata, "Pi tu imam tak tanya apa?" Dia buat gitu. Aku ni bersiap kemin puluh study apa tak tanya. Contoh, mujur tak tanya depa kata. Dia tu imam tu kira tanya banyak juga, PKP dia pun tersegan nak tanya lah. Baik tuan-tuan, kita dah siap, dah tahu dah mungkin ada soalan. Kita pun tuan-tuan study hafal lebih kurang ayat lazim ke apa ke, mengucap 2 kalimah syahadah ke selawat Nabi tuan, pipi duk ketak-ketak dia tanya sungguh, mengucap lagu mana? Kita pun asyhadu an la ilaha illallah, tak terkejut dah lah. Pasal apa? Tahu dah keberangkan tu akan berlaku. Dia tanya tu cerita lain. Jadi tuan, bila kita tahu adanya keberangkalian berlakunya nampak 6 bulan, tak terkejutlah walaupun nampak 6 bulan. Saya kata demikian kerana kita beradab dengan agama kita. Tuan-tuan, jadi nak habaq maju, ada orang suka melawak. Dia buat raya terkejut, macam-macam, ada yang menyanyi, buat pantun, ada yang macam-macam tuan-tuan sekalian. Nah, bila tiba hari raya dululah tiba-tiba raya. Tuan-tuan, macam-macam lah dia buat cerita tu. Nah, biar tuan-tuan, biar melawak berpada kerana boleh kat orang awam ni, dia komen akhir dia kata pula dekat anak bulan tu. Dia kata pula tuan kepada siapa? Ahli falak tu pula. Nah, ahli falak pun kira silap. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kepada ahli falak dengan kepakaran mereka, ilmu mereka, dengan teknologi yang ada, pengalaman yang lepas. Mereka boleh buat kalender tuan setahun kemudian untuk kita guna pakai. Nah, tuan-tuan, bahkan ahli falak baru nak tengok anak bulan bila pun tengok kalender tu dulu lah. Bila tengok bulan Ramadan 29 Syaban, bila tarikh sekian, hari sekian, tengoklah malam tu tak nampak raya puasa lusa. Berpandukan kalender tadi. Siapa yang buat kalender tu? Ahli falak. Buat tu bila? Sebelum setahun sebelum tuan. Itu jasa tuan-tuan yang ahli falak telah berijtihad untuk memudahkan urusan ibadat orang Islam.
tuan-tuan. Jadi setakat lari sehari tuan-tuan itu biasa. Sebab tu kemarin dulu JAKIM dah keluar satu kalender baru. Nah, dia telan balik tuan, 2 Syawal jadi 1 Syawal jadi 2 Syawal. Dia telan balik kalender baru tu. Tuan-tuan, benda tu kan lepas ya. Ustaz esok ni dah nampak nak bulan, jadi kita ni raya 2 hari je. Pasal apa? Raya pertama nampak nak bulan, raya kedua ikut kalender. Raya pertama nampak nak bulan, jadi esok raya kali kedua. Sebab apa? 1 Syawal dalam kalender. Kita dah raya sehari saja. Habis tu kalender ubah, JAKIM ubah dah. Tuan-tuan, kalau JAKIM tak ubah pun kita boleh kira siap-siap dah. 1 bulan Syawal ni rupanya 2 dah. Pasal apa? Anak bulan nampak kemarin 1 Syawal. Tuan-tuan, bukanlah budak-budak kita nak kira lagu tu pun tak pandai. Tuan-tuan, kira duit pandai takkan nak kira setakat hari 30 tak pandai kot. Kita kata tuan-tuan umpama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya rasa tuan-tuan cukup setakat lah tentang apa yang saya bawakan tadi. Beradab kita dengan agama kita, dengan kejadian makhluk yang Allah jadikan alat untuk mudahkan urusan agama kita. Jangan berkata terkejut dan sebagainya. Jangan kata terkejut, tuan-tuan sekalian. Jangan kata terkejut. Terkejut membayangkan tuan kita macam tak tahu. Tak tahu sama ada hukum itu ataupun tak tahu tuan-tuan adanya perintah agama itu. Baik. Sambung kitab kita. Tak mana? Apa dia? Tajuk apa? Bab menega lah. Tajuk ni dia tak payah tapi dia cemuh. Tajuk syarikat lah. Disyaratkan pada perkara yang diakadkan. Betul. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, idaman penuntut juzuk yang kedua muka surat 37. Tuan-tuan, jadi sambung pada bawah tu, kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, disyaratkan pada perkara yang diakadkan, iaitu modal, hendaklah ia daripada harta yang ada perbandingan, seumpamanya seperti wang ringgit. Tidak sah harta yang dinilai seperti kain dan binatang dan ada izin dari salah seorang daripada keduanya kepada taulannya pada menjual dan membeli barang perniagaan. Manakala modal itu hendaklah bercampur sebelum akad, sekira-kira tiada beza antara keduanya, jadi macam harta yang satu, menyeluruh dengan tidak disyaratkan sama banyak, malahan menurut kadar masing-masing, tentang untung atau rugi, mengikutlah kadar masing-masing itu juga. Tuan-tuan, ini perenggan yang kita sambung dan saya rasa mari kita pakai perhabis perengan itu sahaja dan kita ambil faham apa yang nak disampaikan. Tajuk kita mudah, ialah syarikat. Syarikat, company. Tuan-tuan, makna syarikat ialah tuan-tuan dua orang berkongsi modal, kemudian sama-sama berniaga. Tuan-tuan, itu nama syarikat. Untung membahagi dua ke berapa ikut persetujuan, rugi pun sama-sama tanggung. Itu namanya syarikat. Syarikat dia mesti berkongsi. Kalau seorang-seorang, fiqh kata bukan syarikat. Tetapi hari ini saya katakan pada uruf adat kita, walaupun seorang, model seorang, kita punya syarikat juga, seperti syarikat enterprise. Enterprise tu apa sekalian, walaupun dia nama seorang, model seorang, duit seorang, dia tetap nama syarikat pada uruf. Sebab kita dah faham syarikat ni, bila trading tu syarikat, jual barang saja syarikat, walaupun dia seorang-seorang model dia. Walhal pada fiqh asalnya syarikat mesti berkongsi dua orang,
Itu nama syarikat. Syarikat maknanya apa? Perkongsian. Kau tak berkongsi, syarikat kau mana? Apa berkongsi? Dua orang berkongsi modal. Apa berkongsi? Modal itu sama-sama dibuat perniagaan. Apa lagi kongsi? Untung sama-sama bahagi dua. Ataupun sebagainya. Apa lagi kongsi? Untuk rugi pun pakat tanggung. Itu nama syarikat. Konsep syarikat, share dua orang ke atas. Kalau individu, seorang-seorang tak nama syarikat. Sebab saya kata bahawa uruf itu boleh berubah. Maka tuan-tuan sekalian, dalam company atau dalam TOR, terma rujukan kita ni, syarikat enterprise boleh dinamakan sebagai syarikat juga atas uruf kita. Walaupun dia seorang je tokey dia. Bukan share dengan orang pun. Itu pada uruf. Baik tuan-tuan, kita masuk malam ni antara rukun asas kepada syarikat ialah modal yang dilaburkan. Tuan-tuan, nak berniaga ni, trading apa semua ni, dia kena ada modal. Modal tu bukan modal ayat liuk. Modal ayat liuk dia tak panggil rakan company, itu mungkin broker. Itu mungkin salesman. Tuan-tuan, itu boleh modal ayat liuk. Dia mengambil commission. Tapi kalau nak ambil untung, dia kena kelak modal. Bukan ayat liuk tapi harta. Tuan-tuan. Jadi, modal ni, apakah harta yang kita boleh buat sebagai modal? Ada syaratnya supaya sah, tuan-tuan, perniagaan kita. Saya buat soalan apakah yang boleh dijadikan modal perniagaan? Jawapan pertama, mestilah harta. Kalau tak ada harta, tak boleh tuan-tuan jadi modal. Saya nak kongsi niaga dengan tuan boleh tak? Boleh. Bukan modal, saya modal duit tak ada, tapi modal idea ada. Saya boleh tolong fikir dekat tuan untuk memajukan company tuan. Saya guna akal saya. Tanya pula, akal hang tu ada duit ke tak? Tuan, dia kata akal ni nak buh harga tak ada. Maka takat bagi dia tak boleh di model berniaga. Jadi kalau nak tumpang kerja boleh. Aku upah hang sebagai kerja aku, fikir asal. Company nak maju lagu mana? Tolong bekerja jadi pemikir, penasihat. Boleh. Bukan sebagai rakan kongsi. Orang nombor dua pula, saya ni berasa tertarik dengan company tuan. Jadi saya nak tumpang bagi modal juga, tumpang berniaga. Tumpang untung. Kalau rugi tak apa, tanggung sama-sama. Tanya dia, hang berani bagi mana modal? Saya takat modal elok. Menyemuk dah sampai kawan tu pakai spek mata. Dia kata setakat yang liok ni berapa duit sangat. Tuan-tuan, dia tak ada nilai. Bila dia bukan harta, dia tak layak jadi modal. Tuan-tuan. Kemudian orang nombor 3 pula kata, ni tuan, saya nak share dengan tuan masuk syarikat jadi rakan kongsi. Kau tu pun tanya, modalnya mana? Saya duit tak ada, tapi saya boleh bagi tenaga saya. Tuan nak suruh apa? Saya buat. Saya pakai rank saya, tenaga saya, kudrat saya. Maka saya akan melabuk modal tenaga saya dalam company tuan. Untung kita bagi dua, rugi tak apa, pakat tanggung. Tuan dia kata, tang untung nampak agak lah bagi dua. Tang rugi nak tanggung apa? Hang modal tenaga je. Tuan, tenaga pun bukan benda yang boleh dinilai sebagai harta. Kalau hang dah tenaga kuat, rank jenuh, hang masuk kerja dengan kau. Jadilah jadi tukang kimpal ke, mekanik ke, tukang basuh ke, guna tenaga tu jadi sebagai pekerja, bukan sebagai rakan kongsi. Tuan-tuan, jadi akal idea bukan modal yang sah sebagai modal syarikat. Tuan-tuan, yang kedua, ayat liuk hab cakap ni, dia pandai tuan, pandai bercakap, pandai goreng. Kalau dia berniaga, tuan-tuan, dia pergi promosi, kompon orang beli. Maksud saya, hak tak mau beli pun jadi beli. Ayat liuk dia tu tak akan layak di modal rakan kongsi perniagaan. Orang nombor 3 tadi tuan nak guna tenaga dia.
untuk jadi modal perniagaan, rakan kongsi, tak boleh. Jadi pekerja tak ada masalah. Awak yang cerdik fikir jadi penasihat. Awak yang pandai bercakap jadi salesman. Awak yang akan jenuh tukang basuh. Maksud saya, itu dia punya aturan dia. Sebab kita ni tuan, bila kita nak untung, mesti kita ada risiko rugi. Kalau kita tak ambil risiko rugi, tuan-tuan, Nabi untung kat mana? Nabi kata al-ghunmu bil ghurmi. Untung tu mesti di sebalik kerugian yang kita tanggung. Oleh yang demikian, kalau kamu setakat bagi idea, kalau kamu punya rugi, mu nak rugi apa? Tidak ni. Dan saya kalau rugi saya jadi gila. Sebab saya modal saya akal saya. Kalau rugi saya jadi gila. Itu bukan risiko. Company itu hang punya pasal lah. Kan? Tuan-tuan, jadi nak bagi tahu kita bahawasanya orang yang akan tanggung rugi ialah orang yang bagi modal. Bila untung, aset tambah. Bila rugi, aset susut. Tuan-tuan, maknanya itulah rakan kongsi. Jawapan kepada soalan pertama, apakah benda yang layak dijadikan modal pelaburan syarikat? Ialah harta. Itu soalan jawapan pertama. Soalan yang kedua, harta lagu mana? Harta macam mana yang boleh dibuat model pelaburan dalam syarikat? Dengar. Harta yang ada misil. Harta yang ada, tuan-tuan, orang kata apa ni, pendua bagi dia. Yang ni mungkin ramai tak perasan istilah dia. Harta yang ada pendua. Ada harta, dia tak ada pendua, sekadar nilai saja. Nak cari sebiji macam dia ganti, tak ada. Satu-satunya dia, itu saja. Nah, kalau dia rosak, nak cari sebiji macam tak ada. Itu panggil harta yang tidak ada pendua. Dan dalam konteks syarat modal pelaburan syarikat, harta tersebut ialah harta yang ada pendua. Apa maksud harta pendua ni? Fiqh kata harta mal al-misli, yang ada serupa bagi dia. Maknanya kalau dia tu rosak, ada ganti yang serupa dengan sebiji, tak akan lari. Rupa dan nilai. Contoh, duit RM1, duit RM5, duit RM1, duit RM10, duit RM5, duit RM100. Layak tak? Sah tak sebagai modal menaikkan duit RM1? Tuan-tuan kena fikir yang saya bang tadi. Modal ataupun harta yang sah jadi modal meniaga syarikat ialah harta yang ada pendua. Harta yang ada pendua. Pendua ni faham kono? Pendua ni dia panggil misli. Pendua ni tuan senang saja. Tuan-tuan ambil buku atau kitab kita ni, pergi kedai photostat. Pergi kedai photostat. Dia pun photostat, terbit kopi. Hard copy. Dia panggil apa? Mesin pendua. Mesin photostat tuan, tu bahasa orang putih. Kopi pun orang putih juga. Photostat pun orang putih juga. Main Melayu dia kata apa? Mesin pendua. Apa pendua? Benda ni tuan, bila tuan masuk mesin photostat, tuan photostat keluar sebiji macam ni. Rupa sama, tak ada beza. Jadi saya nak bagi tahu macam duit RM1, duit RM100, duit tuan-tuan wang ringgit, tak kira lah tuan-tuan. Yang penting mata wang, ringgit ke, rupi Indonesia ke, rupi India ke, tuan-tuan sekalian, rubel rubel Rusia top tengah tuan-tuan. Duit rubel pun kita tahu kata ada, rupanya Rusia pakai duit rubel. Tuan-tuan, kita pun sonok tuan-tuan tengok maaf sebutlah dalam suasana perang sehari dua ni. Dengar pula Chechnya pun tuan-tuan duk bantu Rusia. Kita lagi seronok tuan-tuan. Rupanya Chechnya pakai duit rubel juga. Sama dengan duit Rusia, tak apa tuan-tuan sekalian, tak ada isu pun. Tapi tuan-tuan sekalian, apa juga mata wang namanya, yang penting mata wang tu dia adalah pendua. Duit RM10, kita bagi kawan kita pinjam RM10. Bayar esok dia memang bayar RM10 juga. Duit yang sama ke duit yang lain?
Dia pinjam 100 hujung bulan. Dia kata, bos saya ni duit pokai. Saya nak pinjam dengan otai, dia kata. Nak pakai RM100 saja. 2 hari saya bayar balik. Kita pun salut bagi 100 tuan, sambil tengah ketak-ketak lebih kurang. Biasa tuan nak bagi orang ketak-ketak tu biasa. Jadi kita pun tuan suar dia 100. Lepas 2 hari dia main bayar balik 100. Dia kata ni, duit hang tu aku pinjam kau dulu, kau bayar balik lah. Bayar balik duit tu juga, tak guna langsung. Kita kata hang ni tu pinjam berapa tak guna. Dah duit hang tu aku habis dah, aku makan habis dah. Hal ni dia bayar balik 100, nilai yang sama. Rupa duit sama. Kalau ungu tu lah juga. Tuan-tuan, kotak ungu pun RM10 10 keping. Sebutannya 100 juga. Kotak merah pun kalau tuan-tuan hijau tu. Hijau lumuk tu. 2 keping 50, mana 100 juga. Dah pun duit RM1 tuan-tuan, 100 keping 100 juga. Dah pun RM5 20 keping 100 juga. Ni kau bayarkan hutang hang 100 baru ni. Tuan-tuan, itu namanya duit yang ada pendua. Mana kalau hilang dia, kita boleh ganti yang serupa dengan dia. Jadi yang ada serupa, dia panggil harta yang ada pendua, harta yang ada serupa. Kalau yang pertama tu rosak, dia boleh ganti yang serupa, sebiji tuan, tak berubah pada fizikan dan nilai, maka harta itu layak jadi model berniaga. Untuk memahamkan cerita ini, tuan-tuan, pertama duit ringgit semua boleh. Yang kedua, emas perak semua boleh. Kalau saya tanya tuan-tuan, boleh tak kita nak buat model berniaga ialah binatang hidup? Boleh tak? Lembu macam ni contoh. Boleh tak nak buat lembu sebagai model berniaga? Pak Long, saya ni tumpang melabuk company Pak Long. Kau tu pun tanya, hang nak bagi banyak mana model? Saya bagi 5 ekor lembu. Baik, soalan saya, sah tak menjadikan binatang hidup sebagai model company? Kita buat sekok dulu, 5 ekor payah nak kira. Saya nak bagi sekok lembu saya ni kan umur dah 5 tahun, belah dia kecil. Ni saya nak buat model melabuk company tuan. Ni lembu sekok ni, sah tak fiqh kata? Tengok balik, lembu tu ada pendua tak? Tentu kata lembu banyak je ustaz, bukan seekor. Iyalah, tentu nak cari lembu sebiji sama yang tuan bagi tu, ada tak? Dengan beratnya, fizikalnya, dengan rupa parah, dengan tanduknya, dengan lidahnya, dengan ekor sama panjang, dengan bulu sama banyak, dengan mata sama besar, telinga sama capang. Agak-agak nak jumpa tak sebiji macam tu? Tak. Kalau ada pun yang kata besar sikit, kecil sikit, panjang sikit, tembun sikit, kurus sikit, dia akan blend, tak akan dapat sebiji. Jadi jenis binatang hidup ni, haiwan hidup ni, dia tidak sah sebagai modal perniagaan. Tak sah. Sebab dia tak boleh nak kira hang model bagi banyak mana. Dia nak habaq fix tak boleh. Nak habaq fix tak boleh. Sebab apa tuan? Nanti bila rugi, nak bayar balik itu rugi, tak tahu berapa sebenarnya yang susut. Sebab dia binatang hidup. Ingat tuan, kalau harta tetapi yang stylenya tidak ada pendua, tidak ada copy paste, tuan, yang tidak sebiji dengan dia. Kalau dia hilang, kalau dia rosak, ganti, tak akan dapat sebiji, mungkin blend, tak sama, walaupun rupa tu semacam, maka tak sah sebagai modal perniagaan. Maka dengan cerita ini, tuan-tuan, segala binatang hidup tak sah kita buat model melabuk dalam syarikat. Pasal apa? Tak ada harta yang pendua bagi dia. Memang lembu nampak punya ekor, tapi setiap ekor tak sama tuan. Tak macam duit 100. Tuan, duit 100 tuan, bila-bila pun 100 akan ada nilai yang sama, rupa yang sama, tak akan berubah. Tuan, sebut bab lembu, teringat tuan tadi kami dalam syarat adalah tuan ada peringkat pernah peringkat lembaga zakat kita ni, dia keluar cerita. Tuan-tuan, maaf sebutlah kalau ada yang terlibat tu, terima kasihlah kerana kesungguhan tuan untuk berkhidmat pada masyarakat, hanya orang susah. Macam-macam tu ada buat korban di luar negara,
Nah, ada yang buat tentang wakaf Quran luar negara, ada yang buat tuan sekalian pada nama ni wakaf telaga luar negara, bagus. Nah, ada tuan cari asnah dan luar negara, bagus. Bagus. Tuan. Cuma dah dapati bahawa sehari dua ni tuan macam cendawan lepas hujan. Pakat buat NGO no persatuan ni macam-macam lah. Saya nak habaq nombor satu, terima kasih atas usaha bantu sama-sama tuan-tuan orang Islam seluruh. Itu yang pertama, ucap terima kasih. Yang kedua, biar kita dengan niat tuan-tuan jujur kerana nak buat beri bantuan sebut. Pasal apa saya demikian? Ada kadang-kadang tersalah langkah di tubuh tuan NGO sebagainya, bukan kerana di samping bantuan sumbangan tadi, dia juga tuan mengambil mengharapkan juga ada pulangan hak 30% tu. Itu atas kebenaran bank negara. Tuan, nak buat kerja itu bukan free. Bukan senang juga, kos apa semua betul-betul. Maka bank negara berilah tuan satu kelonggaran, kebenaran untuk ambil 30% daripada sumbangan yang dia terima. Sebagai dia pengurusan ke apa ke, ikut sukalah tuan. Itu hak yang kerajaan bagi. Tetapi kalau kita tuan menubuhkan satu NGO, badan satu kerana itu, kerana 30% dulu, bukan kerana bantuan tadi, dia akan gelong sikit di hujung dia. Saya kata terima kasih atas usaha tersebut, bagus. Khidmat masyarakat Islam itu bagus. Tapi tak mau dengar cerita kawan kita, tuan dia bertanya, kami ni buat wakaf Quran. Tuan nak sumbang Quran, bolehlah wakaf kian jumlah, sebuah gini, dua buah gini dan seterusnya. Dia tak apa, saya berminat dan saya akan bagi 5,000 nuskah Quran. Mai ambil, sebut saya beli 5,000 nuskah, mai ambil, nanti pi edarkan. Dia berkata kami tak terima Quran, kami terima duit sahaja. Ini tuan-tuan yang kita kena mengelak lah. Siapa-siapa terlibat dalam tuan-tuan yang badan-badan kebajikan macam ni, jangan jadi fitnah, jangan timbulkan fitnah. Dah kita nak buat wakaf Quran, orang bagi cash, alhamdulillah, kita beli Quran, dan tuan ada juga hak untuk kita ambil sebagai pengurusan. Tapi tiba ada orang nak beli Quran hidup tuan-tuan. Beli Quran, nuskah Quran yang telah cetak, dia beli, nak wakaf. Kita terima lah tuan, apa masalahnya? Dia kami tak terima Quran, kami terima duit saja tuan. Jadi fitnah balik ketika itu. Yang kedua tuan, timbul juga isu lah. Bab korban luar negara ni cantik. Sebab dia kata nak supaya meramaikan orang Islam tempat kita ni untuk kongsi korban luar negara. Puncanya kerana lembu tempat kita mahal, lembu sana murah. Tadi tuan saya baru dengar satu cerita, ada kawan kita daripada Uganda. Ada di sini tuan, ada Uganda sedang study tempat zakat ni dengan lembaga zakat kita sini. Jadi dia pun cerita lah tentang NGO yang pergi buat korban di sana lah. Tentang Uganda, tuan sebut tahu tapi nama tak mana tak tahu. Di benua Afrika lah tuan-tuan. Tapi tak mana duduk tak tahu tuan. Kadang-kadang cari dalam peta kita pun tak nak perasan ada nama Uganda. Belah Afrika sana lah. Dia cerita, dia kata negara kami lembu murah daripada kambing. Tentu nak kata apa? Kita dengar terkejut. Dia kata sana lembu murah daripada kambing, kami lebih mahal. Pula dah tuan-tuan. Jadi tak apalah, bukan abang kata Jadi pasal apa? Kerana permintaan lembu tu kurang sana. Lagi pula tuan, kambing dia nilai ekspornya besar. Dan dia mudah pula untuk dibuat proses eksport import apa semua ni. Ataupun lembu dia makan ruang tuan-tuan. Dan sana pula makanan rumput bakung, makanan ragut. So dia kata lembu tu dia tumbusannya agak lambat. Jadi akhirnya lembu ni kira macam tuan-tuan kira bukan pilihan utama daging. Jadi dia lebih murah daripada kambing. Kita pun dengar, kalau gitu pergi buat korban sana lagi syok. Kita bos tumpuk 500 nak tuan-tuan, sana murah dia kata. Maknanya saya nak habaq tak apa tuan-tuan. Bukan nak cerita apa, nak cerita kata biar kita buat suatu kebajikan dengan niat kebajikan, jangan tukar niat itu dengan tuan-tuan kerana adanya kita kata pendapatan sebenarnya akhirnya kita lari pada tujuan asyik. Dalam baguslah tuan, bagus nak buat kutipan sumbangan, silakan. Nak ambil 30% sebab kerajaan bagi, silakan.
Tapi yang sampai tahap orang nak bagi lembu hidup tak mau terima. Orang nak bagi Quran yang dicetak tak mau terima. Tuan-tuan, ini suatu benda yang boleh menyebabkan timbul fitnah. Tuan-tuan, patah balik. Jadi saya nak bagi tahu tadi tentang lembu tu saja. Nahbak tu lembu Uganda tu murah berbanding dengan kabin nahbak tu je. Tuan-tuan, tajuk NGO tu tambahan sajalah. Tuan-tuan, jadi nak bagi tahu fiqh kata modal company, modal syarikat, modal pelaburan mesti daripada harta yang boleh dinilai dan harta yang ada pendua, duit ringgit, duit dinar, duit perak, tuan-tuan, dan sebagainya boleh. Adapun barang-barang yang basah tak boleh buat modal perniagaan. Ni, Pak Long, saya nak main melabuk company Pak Long. Model apa dia? Model saya nak bagi pisang standard. Tak boleh. Standard pisang bukan dia sama pendua dia. Dia pisang hak tu lah. Saiz dia hak tu je lah. Tuan nak cari sebiji macam standard tu tak akan jumpa. Maka kita akan ada gharar pada nilai sebenarnya berapa. Gharar tertipu pada nilai modal tu berapa. Sebab apa? Benda yang tak ada pendua dia. Tuan, contoh yang lain. Saya nak melabuk dengan company Pak Long. Model apa hang nak bagi? Model nasi goreng Cina, contoh. Nasi goreng kampung. Nasi goreng, tuan-tuan, Pattaya, nasi goreng paprik, nasi goreng siput, nasi goreng kampung, macam-macam, nasi goreng cabai. Tuan-tuan, tak boleh sebab benda tu tidak ada pendua. Dia harta tak? Harta tak? Nasi goreng pun harta tak? Harta tu yang kita bayar tu. Tapi dia tak sah sebagai model perniagaan. Sebab dia tak akan jumpa sebiji macam nasi goreng tadi pada fizikal, pada rupa, pada berat, pada rasa, tuan-tuan, pada tahan lama sebagainya, pada basah, pada kering. Pada angka biji beras berapa biji tak akan sama. Sebab tak boleh jadi modal perniagaan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ni saya rasa cukup setakat cukup untuk malam ni. Tuan-tuan, jadi malam ni kita berkongsi dua perkara lah. Pertama tentang karenah, tuan-tuan, ungkapan raya terkejut atau raya tiba-tiba untuk Syawal baru ni, dan yang keduanya tentang syarat-syarat modal perniagaan mestilah harta yang ada pendua, yang tuan-tuan disebut sebagai harta misli, harta yang ada pendua. Kalau hilang yang utama, boleh ganti sebiji dengan yang lain serupa dengan dia tanpa beza. Itulah harta pendua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal musi wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.